Okay. Baik, kita nak lihat di sini ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan. Okey, kamu kena faham Majlis Mesyuarat Persekutuan ini adalah majlis yang ditubuhkan untuk kalau kita lihat untuk apa tahu? Untuk menguruskan semua negeri-negeri Melayu bersekutu. Baik, cikgu, recording minggu lepas cikgu dah upload ke kat mana-mana? Ya, telah di-upload ke YouTube. Yes. Okey, kamu cari je lah nanti Baik. So, ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan kita lihat merupakan golongan bangsawan yang dilantik sebagai ahli Majlis Mesyuarat. Iaitu golongan bangsawan maknanya golongan bangsawan ni ialah golongan-golongan pembesar yang dilantik sebagai ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan, dan ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan ini telah menuntut pembentukan Regimen Askar Melayu Diraja untuk menjaga keselamatan bangsa. Dan inilah gambaran Regimen Askar Melayu Diraja. Maknanya tentera-tentera Melayu itu dibekalkan dengan senjata-senjata moden. Dan kalau kita lihat, ahli Majlis Mesyuarat ini mendesak British untuk membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada anak-anak watan. Maknanya kepada orang-orang tempatan, khususnya dalam perkhidmatan awam. Dan kalau kita lihat, okey, bagaimana pula kepimpinan tempatan di Sarawak dan Sabah? Kalau di Sarawak dan Sabah, kalau kita lihat, ada terdapat watak-watak ini, ataupun kita kata tokoh-tokoh ini. Seperti siapa? Seperti Datuk Hakim Imam Abang Haji Mursyidi. Ambil kau. Baik, sebenarnya kalau ikutkan, nama dia Mursyidi je. Nama dia Mursyidi saja. Tapi oleh kerana okay, kalau kita lihat di sini, dia mendapat title Datuk, dan juga beliau mendapat title Abang. Dia dah pergi haji, dan dia juga adalah seorang imam dan juga hakim. Sebab tu disusun dia punya jawatan tu dalam gelaran dia, Datuk Hakim Imam Abang Haji Mursyidi. Panjang kan? Nasib baik itu bukan nama dia dalam IC. Kalau nama dalam IC, mau kena marah dengan orang Jabatan Pendaftaran Negara. Ni apa nama panjang-panjang ni? Kan? Datuk Hakim Imam Abang Haji Mursyidi. Tapi memang orang-orang Melayu memang suka meletakkan nama-nama anak dengan nama panjang-panjang kan. Sudahnya panggil pendek je. Contohnya kalau macam nama Abdul Rahman. Dah tentu panggil apa? Dekat rumah panggil apa? Man je. Man. Betul. Pendek je. Man. Kalau Nurin Anissa, dia akan dipanggil apa? Panggil sama ada Sah ataupun Rin. Dua tu je. Rin ataupun Sah. Tapi setiap bulan Nurin Anissa dipanggil Ecah. Ecah ni Ecah. Ecah. Kan? Okey. Jadi Nurin Anissa jadi Ecah. Lain Bona bunyinya. Jadi panggil saya kat sekolah. Oh ya ke? Ecah ya. Amira Syarafana. Nama kalau panjang-panjang tu nak panggil apa? Okey. Panjang-panjang nak panggil apa? Pana ke Mira? Mira je kan? Mira je. Kan? Apa pula gumpat? Tak gumpat. Kan? Kita cerita betul. Cerita depan-depan ni. Orangnya ada kat depan. Kita cakap lah. Pana. Okey. Panggil dia Raw. Okey. So, Datuk Hakim Imam Abang Haji Mursyidi. Dah kena gumpat. Bye. Okey. Baik, Datuk Hakim Imam ini, beliau berperanan penting dalam pentadbiran Bruk. Terutamanya dalam hal ehwal umat Islam di Sarawak. Maknanya, semasa pentadbiran Bruk kan kita tahu telah memberikan banyak jawatan-jawatan penting kepada orang tempatan. Dan salah satu jawatan penting itu diberikan kepada Datuk Hakim Imam Abang Haji Mursyidi. Dan kalau kita lihat, beliau telah memperkenalkan pengajian Islam secara formal melalui penubuhan Madrasah Al-Mursyidiyah di Kuching. Pengajian Islam formal ni maknanya pengajian Islam dengan menggunakan buku. Okey. Sekejap kita berhenti sekejap untuk kita memberi laluan kepada azan asar. Sekejap azan asar. Sekejap.
Okey, baik. Alhamdulillah kita baru saja berhenti sekejap untuk menghormati laluan dan memberi laluan kepada azan asar sebenarnya. Okey, baik, kita akan sambung pembelajaran kita iaitu berkaitan dengan berkaitan dengan kepimpinan tempatan di Sarawak dan Sabah. Di mana kalau kita lihat di sini, Datuk Hakim Imam Abang Haji Mursyidi ini, beliau telah memperkenalkan pengajian Islam yang formal, maknanya pengajian Islam yang menggunakan buku dan juga ada kitabnya serta juga ada guru-guru yang mengajar. Dan melalui penubuhan Madrasah Al-Mursyidiyah. Madrasah ni sebenarnya bermaksud sekolah. Jadi bermakna di sana di Sarawak telah ada sekolah untuk pengajian agama sebenarnya. Dan beliau bersama-sama dengan Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah dan Abang Haji Bol Hassan menubuhkan sekolah khas bagi kaum wanita untuk mempelajari ilmu agama yang dikenali sebagai Sekolah Kajang. So ingat nama ni, Sekolah Kajang. Okey, so sila bulatkan Sekolah Kajang, iaitu sekolah khas untuk kaum wanita mempelajari ilmu agama. So di sini. Okay. Sekolah khas bagi kaum wanita untuk mempelajari ilmu agama dinamakan Sekolah Kajang. Bukan di Kajang tapi ini memang di Sarawak. Dan pada tahun 1925 beliau dilantik sebagai Datuk Hakim dan Ahli Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri Sarawak. Kemudian pada tahun 1932 beliau dilantik sebagai Datuk Imam. Dan beliau lah yang mengasaskan Majlis Syuyukh Islam yang dikenali sebagai Majlis Islam Sarawak. So Majlis Islam Sarawak. So ini adalah berkait rapat dengan perkembangan dan sumbangan tokoh ini, iaitu Datuk Hakim Imam Abang Haji Mursyidi. Dan seterusnya iaitu kita nak tengok tentang orang kaya-kaya, Haji Muhammad Arsyad. Selalunya bila cikgu sebut tentang orang kaya-kaya, ramai akan menganggap, cikgu, memang dia ni kaya ke? Memang dia ni kaya ke kan? Tak, sebenarnya dia bukan kaya daripada segi keuangan, tak. Tapi dia kaya pengaruh. Maknanya dia kaya dengan pengikut. Bak kata orang sekarang ni apa? Follower kan? Follower. Kalau di Instagram korang tu, kalau ada follower sampai 10,000, sampai 11,000, sampai 1 juta, itu maknanya orang kaya. Orang yang berpengaruh, banyak follower. Tapi zaman ni mana ada ni. Kiranya dia orang ni dulu kira macam Haji Muhammad Arsyad ni, kira Insta famous lah. Kalau ada Instagram dulu. Kan, dulu mana ada Instagram. Kau orang kadang-kadang ada gadget pun tak ada lagi kan. Jadi orang kaya-kaya ni sebab dia ramai pengikut dia. Ramai pengikut dia. Jadi padu orang zaman dulu ni, tak payah ada gadget pun dia orang dah ada ramai follower. Tak payah ada gadget. Kalau ada gadget lagi ramailah. Kan? Hebat orang dulu ni So kalau kita lihat, orang kaya-kaya Haji Muhammad Arsyad ni merupakan ketua anak negeri semasa pentadbiran SBUB. Kita tahu SBUB yang telah take over Sabah tu, dan beliau ini adalah ketua anak negeri. Dan orang kaya Haji Muhammad Arsyad ni membantu pegawai daerah menjalankan pentadbiran pada peringkat daerah, kemudian menjaga keamanan, mengutip cukai, kemudian mengurus hal yang berkaitan dengan pembahagian tanah dan memajukan pertanian dalam masyarakat tempatan. Banyak sumbangan dia. Dan paling penting, oleh kerana beliau adalah ketua anak negeri, maka beliau akan menjadi hakim di Mahkamah Anak Negeri. Ingat hakim di Mahkamah Anak Negeri akan dipilih oleh ketua anak negeri. Itu kaitan dia. So kalau katakan hakim di Mahkamah Anak Negeri, dia akan mengendalikan kes berkaitan hukum adat dan juga syariah. Hukum adat dan syariah akan dikendalikan oleh beliau, ketua anak negeri. Orang kaya Haji Muhammad Arsyad. Baik.
Kemudian kita lihat keberkesanan peranan pemerintah tempatan dalam menangani cabaran barat. Peranan pemerintah tempatan dalam menangani cabaran barat ini memang berkesan. Kalau kita lihat, okey, oleh kerana usaha-usaha daripada sultan, daripada para pembesar yang kita belajar tadi, okey, berjaya melambatkan peluasan kuasa British. Dia tak mampu menghalang tau, tapi melambatkan peluasan kuasa British. Dan seterusnya membawa kepada kemakmuran negeri. Berjaya lambatkan. Dan selepas peluasan kuasa British itulah kita lihat pemerintah tempatan berjaya untuk mempertahankan institusi beraja dan kalau kita lihat memperjuangkan hak serta kebajikan rakyat. Memperjuangkan hak dan kebajikan rakyat. Seperti apa? Kemajuan pendidikan pun diberi, penubuhan regimen askar Melayu diraja dan penglibatan anak tempatan dalam pentadbiran kerajaan. Ini dikatakan sebagai kita kata berjaya memperjuangkan kebajikan rakyat. Okay. Dan kalau kita lihat keberkesanan pemerintahan beraja ini, okay, kalau kita lihat, apa dia? Boleh? Okay. Alright. Okey, seterusnya kita lihat di sini. Padu zaman dulu Alright, so kita lihat di sini seperti mana yang berlaku. Kita kan baru sahaja menerima seorang Perdana Menteri yang baru iaitu Datuk Ismail Sabri, betul? Kita baru sahaja menerima Perdana Menteri kita yang baru. Dan kalau kamu fikirkan balik, Perdana Menteri yang baru itu bagaimana diperolehi? Kerana institusi beraja seperti raja-raja dan Yang di-Pertuan Agong telah memilih Datuk Ismail Sabri yang mendapat sokongan 112 pemimpin yang lain untuk menerima beliau sebagai Perdana Menteri. Jadi kalau kita lihat di sini, bermakna itu kepentingan institusi beraja sampai sekarang. So Iskandar kata, adakah sementara ke cikgu? Okey, sementara tak sementara pun, sebenarnya sama ada sementara atau tidak, beliau kena menjalankan tanggungjawab sebagai Perdana Menteri sepenuh hati, itu satu. Dalam keadaan di mana dia memiliki 2 tahun sahaja sebelum pilihan raya umum. 2 tahun lagi akan berlangsung pilihan raya umum. Pilihan raya umum di mana satu Malaysia akan mengundi untuk dalam pilihan raya umum. So beliau ada masa 2 tahun untuk melakukan perubahan. Dan cikgu yakin kalau katakan beliau berjaya, maka beliau akan kekal sebagai Perdana Menteri. Tapi kalau beliau gagal untuk membawa perubahan kepada Malaysia dalam tempoh 2 tahun ini, maka kemungkinan besar selepas pilihan raya akan digantikan oleh orang lain. So itu memang proses demokrasi. Okey. Pandangan cikgu bila Ismail Sabri diumumkan jadi Perdana Menteri. Okey. Okey, menteri-menteri yang lain belum diumumkan lagi. Menteri Pendidikan ke, Menteri Kewangan ke, belum diumumkan lagi. Sebab kakak saya marah sampai salahkan agung. Baik. Sebenarnya begini. Okey. Pertama-tama sekali sikap cikgu terhadap Perdana Menteri siapa pun. Dia begini. Walau sesiapa pun yang menjadi Perdana Menteri kita, kita kena hormat, tu satu. Tetapi yang kedua, walau sesiapa pun Perdana Menteri, dia tidak akan memberi efek kepada kehidupan kita. Percayalah cikgu. Tak akan beri efek. Sebab apa? Sebab yang bergolak, yang bertukar semua ke sana. Yang bertukar semua dekat sana, dekat atas. Tetapi kita yang rakyat, kerja tetap kerja macam biasa. Tetap mencari perlu keluar untuk mencari rezeki, tetap juga kena pergi sekolah, tetap juga kena belajar, tetap juga semua sama. So, bertukarlah Perdana Menteri sekalipun, tak ada beza pun sebenarnya. Jadi, kita cuma berharap apa tahu? Siapa-siapa je yang menggantikan Perdana Menteri itu, menjadi Perdana Menteri itu, perlulah jalankan tanggungjawabnya.
Itu je. Nak marah pun tak guna. Nak marah pun tak guna. Kalau katakan, oh saya sebenarnya pilih yang ini cikgu, saya tak suka dia ni cikgu. Cikgu nak tanya kamu lah, kamu jeritlah macam mana pun untuk tukar, adakah mereka akan bertukar? Tak. Bab kata peribahasa apa tahu? Iaitu, bab kata peribahasa iaitu ibaratkan anjing menyalak bukit. Anjing menyalak bukit. Anjing menyalak kuat-kuat, ya, sampai sakit tekak. Bukit tak runtuh pun. Tak goyang pun bukit. So, untuk apa kita menyalak? So, kan? Jadi, kesimpulannya kan, so kesimpulannya sesiapa saja yang menjadi Perdana Menteri, kita harap mereka menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan. Tanggungjawab yang diamanahkan sebaik mungkin. Power bukit tu tak lagi. Kalau saya dah lagi dah. Halo, kau Nas, bukit tu macam mana kau nak lagi? Kau ni pun agak-agak kan? Jadi kalau kita lihat, itulah yang berlaku ya. So Iskandar, cakap dengan kakak kamu tak perlu marah. Okey. Kalau dia jadi Perdana Menteri pun, kalau Perdana Menteri pilihan dia tu menjadi Perdana Menteri pun, Perdana Menteri tu takkan bagi duit depan kamu. Takkan bagi duit pun depan kamu. Tak ada. Memang tak ada. Okey. Duit rezeki kena cari sendiri. Kena usaha sendiri. Kan. So itulah kena faham. So pada pandangan cikgu, biarkanlah. Dia orang siapa pun, cikgu tetap dengan kelas online cikgu. Dah. Tetap dengan tanggungjawab cikgu menyampaikan ilmu. Itu je. Kan? Kalau nak tukar macam mana cikgu? Boleh? Tunggulah pilihan raya nanti. Kita pangkah siapa yang kita nak. Very simple. Okay? Baik. So kita lihat di sini. Okay. Berkaitan dengan keberkesanan peranan pemerintah. Cikgu, vote cikgu, saya cikgu. Okey, janganlah. Cikgu bukan tak nak jadi Perdana Menteri. Tapi kalau cikgu jadi Perdana Menteri, Kang, tak ada orang yang jadi mengajar sejarah. Rugi. Kan? Tak ada pula orang yang ganti cikgu untuk jadi guru sejarah, kan? Bayangkan cikgu jadi PM. Buat part time. Okey. Jadi part time. Ganti cikgu. Okey. Multitask je cikgu. Okey. Jap. Kita ambil satu side. Sesuai ke? Macam sesuai je. Okey, baik. Okey. Balau robot sampai cikgu. Okey. Kan? Tak apa-apa cikgu. Okey, baik. Kita lihat di sini. Keberkesanan sesuai jadi gambar duit. Wow. Keberkesanan peranan pemerintah tempatan. Kita lihat yang pertama. Oleh kerana berkesannya peranan pemerintah dan raja itu, maka negeri kita telah menerima kemakmuran. Okey. Macam cikgu selalu cakap, apa maksud kemakmuran? Apa itu kemakmuran? Cikgu rasa semua pelajar tahu. Ya, iaitu kemakmuran tu kaya, kemewahan. So, apabila mereka berjaya menjalankan tugas-tugasan dengan berjaya menghalang British, berjaya melambatkan penguasaan British seperti di Johor, seperti di Terengganu, maka negeri-negeri itu menerima kemewahan ataupun menerima kemakmuran. Iaitu kalau kita lihat kemakmuran ekonomi negeri Johor membuktikan kecekapan dan keberkesanan sistem pentadbiran. Walaupun pemodenan dan kemajuan itu dikecapi, namun jati diri dalam kalangan rakyat masih kekal utuh. Betul? Okey, betul. Kalau kita lihat pemodenan dalam pentadbiran, dalam pentadbiran dan ekonomi berjaya menarik ramai pelabur-pelabur asing, pelabur-pelabur luar, bawa duit datang ke Johor untuk melabur dalam pertanian komersial. Seperti tanaman gambir dan juga lada hitam. Sebab itu Johor jadi kaya. Kenapa daun gambir, malah kalau kita lihat daun gambir dan juga lada hitam dijadikan motif awan larat pada semua peralatan istana dan kerajaan. Maksudnya di sini, daun gambir dan lada hitam itu dia jadikan motif awan larat, maknanya apa tahu? Menjadikan corak di semua peralatan istana. Kalau katakan di keris, dekat kepala tu ada
ukiran-ukiran daun gambir dan juga biji ladi hitam. Begitu juga dengan dia punya pending tu ada ukiran-ukiran daun gambir dan juga biji ladi hitam. Itu tandanya apa? Tanda kemajuan kerajaan Johor kerana kedua-dua sumber itu dijadikan corak-corak dalam semua peralatan istana dan kerajaan. Hebat. Hebat ya. Jadi, kemudian itu di Johor. Kemudian kepesatan. Okey, maknanya kemajuan kegiatan perlombongan biji timah di Larut. Kita ada bincang di Larut tu kan? Okey, yang diterajui, yang diketuai oleh Tengku Menteri Ngah Ibrahim dan di Lembah Kinta oleh Sultan Ismail, menjadikan Perak sebagai pengeluar biji timah utama dunia. Pengeluar biji timah utama dunia, iaitu Perak. Sebab itu, back to the 1910s, 1920s, okay, banyak keluar surat khabar di Britain. Dia kata apa tahu? Okay, Peninsular Malaysia. Maknanya semenanjung Malaysia ataupun Peninsular Malaya, okay, sebenarnya adalah kita kata sebagai kita kata pembekal, pembekal bahan mentah utama kepada Britain. Itu kata-kata akhbar. Di mana? Di Britain. Sebabnya negeri Perak, negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan banyak biji timah. Dan Perak adalah pengeluar biji timah utama dunia. Utama dan seterusnya itu di Perak. Di Kedah, kalau kita lihat, Kedah terkenal sebagai negeri jelapang padi. Maknanya negeri dengan sawah padi yang luas. So hasil usaha pembaharuan pentadbiran Kedah yang dijalankan semasa pemerintahan Sultan Abdul Hamid Halim Shah dan Perdana Menterinya iaitu Wan Muhammad Saman. Jadi ini adalah usaha-usaha pembaharuan pentadbiran Kedah dan menyebabkan Kedah terkenal sebagai negeri jelapang padi. Kemudian di Kuching ataupun juga di Sarawak, kewujudan pelabuhan-pelabuhan seperti Kota Batu, Sandakan di Sabah, Kuching di Sarawak, Santubong di Sarawak, Banjarmasin, Kuteh dan juga Sambas membuktikan penduduk Sarawak dan Sabah sudah terlibat dalam kegiatan perdagangan sebelum kedatangan kuasa barat lagi. Dan pelabuhan tersebut telah memperdagangkan bahan mentah, hasil hutan dan juga hasil laut yang diusahakan oleh penduduk tempatan. Malah di Sarawak dan Sabah, penemuan hasil bumi, maknanya bahan-bahan galian seperti antimoni, arang batu, emas pada awal abad ke-18 dan awal abad ke-19, ini menarik minat kuasa barat terhadap potensi ekonomi Sarawak dan Sabah. Dan pada awal 1980-an, Sarawak telah menjadi pengeksport utama. Pengeksport utama emas, antimoni dan sagu. Dan Sabah menjadi pengeluar kapur barus, sarang burung, mutiara dan sirip ikan hiu. Guys, sirip ikan hiu untuk apa? Sirip ikan hiu untuk apa? Ya, makan. Ya, untuk buat ubat dan makan. Yes. Antimoni itu apa, cikgu? Antimoni itu sebenarnya adalah sejenis bahan yang hampir sama seperti aluminium. Hampir sama seperti aluminium dan banyak digunakan untuk industri tin dan industri kenderaan automotif. Itu bahan antimoni. Ya, Abdul Rahman. Macam mana boleh Sabah boleh dapat sirip ikan hiu? Kerana Sabah banyak ikan hiu. Bila Sabah di pinggir-pinggir pantai banyak ikan hiu, mereka melakukan penangkapan yang banyak terhadap ikan-ikan hiu ini. Badan ikan hiu tu akan dijual sebagai ikan, tetapi siripnya akan diambil. Bukan Malaysia tak ada jerung ke? Okey. Apa beza jerung dengan ikan hiu? Apa beza jerung dengan ikan hiu? Siapa tahu? Okey. Tak tahu Sebenarnya beza nama. Sebenarnya beza ikan hiu dengan jerung adalah ikan hiu reti cakap. Ya ke? Ya ke? Ya ke Haras?
Haras ni dia buat kartun ni. Dia kata apa? Dia cakap dengan ikan. Ikan, you reti cakap. Dia punya patutnya ayat dia macam tu. Ikan, you reti cakap. See? Haras, cikgu tahu kau ni. Boleh. Okey. Baik. Lepas tu dia kata, you, I reti. Nampak tak Haras? Kan? Rasa nak lempang laju-laju tak? Rasa nak lempang laju-laju tak? Kan? Okey. You, I reti. Kan? Okey. Super laju. Okey. Ikan you tengah buat apa? Abang Faiz, ikan you tengah buat apa Ikan you buat apa? Beza saiz ke? Ya, sebenarnya ikan you dengan ikan jerung bezanya adalah saiz. Ikan jerung memang saiz besar. Ikan you sebenarnya saiz dia kecil-kecil sikit. Dia kecil-kecil. Okey. Beza dia saiz dia yang kecil-kecil. Okey. Dan di pinggir-pinggir pantai Sabah sebenarnya memang banyak ikan you lah. Banyak ikan you. Okey. Ikan you terlebih cantik okey, baik. Okey. Kita lihat. Okey, ikan Jos. Jos tu besar. Baik, kita lihat satu lagi. Okey. Selain daripada kemakmuran negeri yang dinikmati akibat daripada keberkesanan peranan pemerintah itu, satu lagi iaitu apa tahu? Okey, negeri-negeri ini berjaya untuk melambatkan peluasan kuasa British. Contohnya, oleh kerana penggubalan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor dan juga Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu. So, kedua undang-undang ini telah berjaya untuk menghalang British meluaskan kuasa ke atas negeri tersebut. So Malaysia ada ikan yang boleh cederakan orang lah. Ikan you tak cederakan orang. Ikan you tak. Ikan you tak cederakan orang pun. Tak pernah dengar lagi. Sebab ikan you biasanya kecil-kecil dan ditangkap je pun. Tak ada apa-apa man. Bukan. Kalau jerung yang saiz besar-besar tu je. Ni ikan you tak ada apalah. So, berdasarkan undang-undang tersebut, kalau kita lihat, kedaulatan negeri dinyatakan dengan jelas bahawa pemerintah tidak boleh menyerahkan negeri kepada sebarang kuasa asing. Namun juga kalau kita lihat, selepas kemangkatan, maknanya selepas kematian Sultan Abu Bakar itu, British berjaya menempatkan penasihat amnya di Johor apabila mereka ni mendesak push Sultan Ibrahim untuk menandatangani perjanjian British Johor pada tahun 1914. Jadi bermakna Sultan Ibrahim ini, iaitu Sultan Johor pengganti kepada Sultan Abu Bakar itu, terpaksa menerima penasihat British. Namun begitu, walaupun mereka menerima penasihat British, Sultan Ibrahim yang mewarisi pemerintahan negeri tetap berpegang kepada falsafah Johor mesti jadi Johor. Johor mesti jadi Johor. Diorang desak Sultan Johor macam apa cikgu? Okey, diorang desak Sultan Johor. Okey, dalam perjanjian itu mereka memperbaharui perjanjian dan menyatakan bahawa kami boleh memberi banyak bantuan kepada Johor seandainya Johor menerima penasihat am British. Itu contohnya. Maknanya dia akan berikan something yang diperlukan oleh Johor dengan syarat Johor perlu menerima penasihat am British. Jadi itu antara cara mereka mendesak. Dan cara lain, kalau dia orang kata kalau tak terima penasihat British ni, maka kami mengugut untuk turunkan tahta Sultan Ibrahim. Jadi itu bentuk-bentuk ugutan yang dibuat oleh British terhadap Sultan Johor. Baik, kemudian kalau kita lihat, Terengganu pula menjadi negeri Melayu terakhir menerima pengaruh British. Malah British menempatkan penasihat British di Terengganu apabila mereka juga mendesak pengganti Sultan Zainal Abidin iaitu Sultan Muhammad yang kedua menandatangani perjanjian pada tahun 1919. Maknanya British tak apa, okey, pada tahun 1910 Sultan Zainal Abidin ketiga buat perjanjian dengan British kan. Okey, so Terengganu tak dapat menerima penasihat British, menerima wakil je. So British kata apa? Tak apa, kita tunggu. Tak apa, kita hantar wakil je, tak apa, kita tengok.
Kemudian apabila Sultan Zainal Abidin ketiga meninggal dunia, Sultan Muhammad pula naik, maka British pun kata, okay, this is the time kita buat perjanjian baru, dan perjanjian itu kita minta supaya letakkan penasihat British. Nampak? Ini berlaku pada kedua-dua negeri, iaitu di negeri Terengganu dan juga di negeri Johor. Tunggu je Sultan yang asal tu meninggal dunia, okay, ataupun mangkat, mereka terus, British terus buat perjanjian baru. Dan supaya mereka boleh hantar penasihat British ke dalam pentadbiran negeri Johor dan pentadbiran negeri Terengganu. Nampak tak? Diorang punyalah sanggup bersabar untuk menunggu peluang yang dinanti-nantikan tu. Sanggup menunggu sampai 8 tahun, 9 tahun, sanggup menunggu. Kita ni, okay, tak belajar sabar. Kan? Nak satu benda tu hari ni juga. Kalau nak hari ni juga. Cuba bersabar, belajar sabar. InsyaAllah satu hari nanti sampai juga. Belajar daripada British ni. Sanggup bersabar, tunggu sampai 7-8 tahun. Nampak tak? Jadi itulah British punya strategi. So kita lihat di sini, perluasan kuasa British di negeri-negeri Melayu. Kalau kita lihat sekali imbas, negeri pertama adalah 1874, iaitu kita lihat di sini resident British di Perak. Bermula di Perak 1874, kemudian di Selangor 1874 juga, kemudian di Sungai Ujong, Sungai Ujong, kemudian resident British di Pahang dan juga di Negeri Sembilan. Maka digabungkan keempat-empat ini menjadi apa? Menjadi negeri-negeri Melayu bersekutu NNMB. Manakala apabila British memperoleh penasihat, meletakkan penasihat British di Perlis, 1910, Kedah 1910, Kelantan 1910, kemudian penasihat British di Johor 1914 dan penasihat British di Terengganu pada 1919. Maka digabungkan semua ini, negeri-negeri ini menjadi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, NNMTB. Nampak tak? Walaupun kebijaksanaan raja dan sebagainya, tapi tetap tidak berjaya menghalang 100% penguasaan British. Memang dia orang ni macam-macam strategi. Baik. Okey, yang pertama kita tengok tentang kemakmuran negeri. Yang kedua kita dah tengok tentang berjaya melambatkan usaha penaklukan British terhadap negeri Melayu. Yang ketiga, oleh kerana kebijaksanaan para pembesar tempatan, maka kita telah mengalami kemajuan pendidikan di mana, ingat British dia nak eksploitasi sumber ekonominya. British tidak menyediakan kemudahan pendidikan untuk anak tempatan. Kerana British hanya nak eksploitasi sumber ekonomi negeri-negeri Melayu. Dia nak biji timah getah je dan nak untung je. Habis kami ni macam anak-anak nak sekolah macam mana? Itu kami tak masuk campur. British tidak menyediakan kemudahan pendidikan. Malah kalau kita lihat, British kurang memberi perhatian terutama pendidikan kepada kaum wanita kerana menganggapnya tidak membawa pulangan ataupun tidak membawa keuntungan. Nampak tak British punya ideologi? Namun oleh kerana desakan Raja-Raja Melayu melalui Durbar, cikgu dah ceritakan Durbar tu ialah persidangan Raja-Raja Melayu. Desakan Raja-Raja Melayu ni melalui Durbar tentang pentingnya pendidikan anak tempatan, dan ini telah membawa kepada penubuhan sekolah-sekolah di negeri-negeri Melayu, termasuk sekolah perempuan. Dan salah satu sekolahnya adalah Sekolah Melayu Bujang di Kedah. Ni untunglah. Hanya orang bujang-bujang saja yang boleh join sekolah ni. So itu yang ketiga, iaitu kemajuan pendidikan. So ini yang ketiga. Dan yang keempat, penubuhan regimen askar Melayu di Raja. Wow. Ada askar So regimen askar Melayu ditubuhkan melalui inisiatif Yang Tuan Besar Negeri Sembilan, iaitu Tuanku Muhammad Ibni Yang Tuan Antah, kemudian Sultan Perak, dan juga Undang Luak Rembau Datuk Abdullah Dahan, dan juga Raja di Hilir Perak dan Raja Culan
Ibni Sultan Abdullah. Ini Raja Chulan. Okay, Raja Chulan. Dan beliau adalah anak kepada Sultan Abdullah, iaitu anak Sultan Perak. Okay, anak Sultan Perak. So, Raja dan pembesar Melayu, okay, apa yang mereka buat? Mendesak melalui Durbar dan Majlis Perundangan Persekutuan tentang perlunya pasukan bersenjata yang dianggotai oleh anak-anak watan, iaitu anak-anak tempatan, untuk menjaga keselamatan dan memelihara kedaulatan negara. Sebab itu kalau kita lihat Kompeni Percubaan. Kompeni Percubaan diwujudkan di Port Dickson Negeri Sembilan pada tahun 1933 dan dikenali sebagai Regimen Askar Melayu pada tahun 1935. Sebab itu kalau kamu pergi PD, pergi Port Dickson kat tepi pantai tu, kan ada kem-kem tentera tu. Kem tentera di Port Dickson kan. Itu memang daripada dulu dah ada. Daripada dulu dah ada. Sejak zaman Regimen Askar Melayu. Dan pasukan tersebut menjadi asas penubuhan pasukan tentera yang dianugerahkan gelaran Diraja menjadi Regimen Askar Melayu Diraja. Diraja tu royal, ya, royal. Nampak tak? Pegang senapang tu. Begitu je pegang senapang. Motonya apa? Taat setia. Okey, melambangkan keberanian untuk mempertahankan ketaatsetiaan kepada raja dan negara, menegakkan kesucian agama Islam dan mempertahankan kedaulatan negara daripada ancaman musuh. Ya, Lieutenant Adnan, betul. Kan kita tahu Lieutenant Adnan sebenarnya datang daripada Sungai Ramal Kajang, dan Lieutenant Adnan telah mendaftar diri untuk menjadi Regimen Askar Melayu. Itu Lieutenant Adnan itulah. Okay. So itulah di Port Dickson. Dan daripada sini kalau kita lihat munculnya Pegawai Tadbir Melayu. Okay, Pegawai Tadbir Melayu. Ya. Pegawai Tadbir Melayu. Ya, betul Nurin. Pada tahun 1910, skim perkhidmatan Tadbir Melayu ditubuhkan untuk melatih orang Melayu dalam pentadbiran negeri. Penubuhan PTM ini merupakan hak kepada raja-raja Melayu demi kepentingan anak-anak mereka. Dan British menyedari pentingnya mendapatkan kerjasama dan sokongan daripada golongan elit Melayu untuk mengekalkan kedudukan mereka di negeri-negeri ini. Sebab apa tahu? Okey, golongan-golongan elit Melayu ni seperti anak-anak raja, seperti golongan-golongan bangsawan dan pembesar ini, okey, mereka ini perlu diberi sokongan. Supaya apa? Supaya mereka ni akan menyokong tindakan-tindakan British sebenarnya. Jadi pelantikan golongan elit Melayu dalam pentadbiran British memberi peluang kepada mereka untuk menyesuaikan diri dengan kehendak British dan menimba pengalaman dalam pentadbiran. Contohnya siapa? Contohnya inilah dia, Tan Sri Nik Ahmad Kamil dan juga Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman. Jadi ini antara keturunan-keturunan raja lah sebenarnya. Dan perkhidmatan Tadbir Melayu, PTM dianggap eksklusif dan berprestij dalam kalangan masyarakat Melayu, dan pegawai-pegawai Melayu boleh dinaikkan pangkat. Boleh dinaikkan pangkat dan dipindahkan ke perkhidmatan awam tanah Melayu dan menjawat jawatan yang lebih tinggi. Hebat, maknanya munculnya pegawai tadbir Melayu, pegawai-pegawai eksklusif, pegawai-pegawai elit daripada kalangan orang-orang Melayu. Dan kita lihat dengan usaha-usaha yang telah dijalankan oleh para pembesar dan juga raja-raja, maka mereka dapat mempertahankan institusi beraja. Itu paling penting. So melalui diplomasi, maknanya melalui tolak ansur dalam menangani cabaran British, raja-raja Melayu berjaya mempertahankan institusi beraja. So peluasan kuasa British, walaupun British meluaskan kuasa ke negeri-negeri Melayu, tapi British tidak menghapuskan kedudukan raja-raja Melayu. Means raja-raja Melayu masih kekal sampai sekarang. Sampai sekarang ada. British hanya dapat mengambil alih pemerintahan pada peringkat pembesar negeri saja. Dan pegawai British pula
dilantik menggantikan Pembesar Melayu. So, kemudian British menubuhkan pelbagai jabatan dan memperkenalkan sistem birokrasi bercorak barat. Maknanya birokrasi itu maknanya sistem pentadbiran bercorak seperti barat. Dan walaupun raja tidak boleh membuat undang-undang seperti sebelumnya, sebab sebelum kedatangan British, kita tahu raja-raja berkuasa mutlak. Segala undang-undang dalam tangan raja-raja tau. Tapi bila British datang, maka raja-raja tidak boleh lagi membuat undang-undang sebebas seperti dulu. Dan mereka terpaksa menerima nasihat British. Namun, semua undang-undang yang dilaksanakan, walaupun British yang memberi nasihat, tapi mesti mendapat tanda tangan dan cop mohon Sultan sebagai pengesahan. Ya, sebab itu ke raja tak ada kuasa penuh. Yes, betul Wusko. Contohnya macam kalau kita lihat macam pemilihan Perdana Menteri ni. Ya, sebab ikut cara barat. Dan ada ikut sistem demokrasi berparlimen. Jadi boleh tolak ke cikgu? Boleh tolak apa? Boleh tolak Perdana Menteri tu. Okey. Baik. Kalau kita lihat di sini sebagai pemilihan Perdana Menteri tu kan. Buat hal boleh kerajaan ambil alih? Tidak. Sebenarnya dia begini. Okey, Perdana Menteri sebenarnya akan dilantik oleh Sultan, oleh Yang di-Pertuan Agong. Tetapi Perdana Menteri itu juga mestilah perlu membuktikan bahawa beliau mendapat sokongan rakyat. Majoriti rakyat menyokong dia jadi Perdana Menteri. So, dia kena buktikan. Apa cara buktinya? Dia kena kumpulkan sokongan daripada ahli-ahli parlimen. Sebab ahli parlimen ni kan mewakili rakyat. So, dia kena ambil undian daripada ahli parlimen. So, kalau dia dapat majoriti undi terhadap dia, baru dia boleh propose kepada Agong untuk menunjukkan, wahai Yang di-Pertuan Agong, tuanku, Patik telah mendapatkan segala undian dan inilah kertas undiannya. 112 orang yang mengundi Patik menjadi Perdana Menteri. Kemudian Agong akan kata apa? Okey, betul. Betul. Okey, Agong panggil pula 112 orang tu menghadap dia. Okey, so seorang-seorang menteri jumpa dia tahu. Jumpa Agong. Agong tanya, betul ke kamu menyokong Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri? Betul tuanku. Okey, silakan. Next. Betul ke kamu? Dia tanya seorang-seorang. Bila betul-betul dah puas hati 112 orang tu, barulah Agong akan buat satu watika surat pelantikan Perdana Menteri kepada Tan Sri Ismail Sabri dan dia sign dan cop. Okey. Nah, terus. Memang teliti. Ini berkaitan pentadbiran, bukan boleh main tangkap muat je, tak boleh. Tak boleh. Kena teliti sangat. Baik. Kalau katakan, so ada Wusko tanya, kalau menteri buat hal, boleh ke raja ambil alih? Tak. Kalau katakan menteri, maknanya ada Perdana Menteri, di bawah dia ada menteri-menteri lain kan. Kalau ada menteri-menteri yang buat hal, raja dia tak akan ambil take over, tak akan ambil tindakan. Raja akan bagi tahu, akan minta kepada Perdana Menteri untuk beri penjelasan apa hal anak buah kau ni buat hal. So Perdana Menteri akan report kepada Agong. Tuanku, sebenarnya tadi menteri tu sebenarnya dia macam ni. Okey. So kalau Agong kata, Agong akan tanya pada PM. Kamu tahukah itu salah? Betul, memang menteri itu telah buat salah. Okey, so sila bawakan perkara ini kepada muka pengadilan, iaitu bawa ke mahkamah. Settlekan di mahkamah. So bawa ke mahkamah. Macam itulah. Kalau betul menteri itu salah, maka menteri itu akan dilucutkan jawatan dan akan diambil orang baru. Nampak tak? Betul. Maknanya siapa yang ada tun dah pernah jadi PM ke? Tak. Tak semestinya ada tun tu dah jadi PM. Tak. Tidak. Okey, sebab ada juga Tun Daim Zainuddin. Tun juga, Tun Daim Zainuddin, dia tak pernah jadi Perdana Menteri. Tapi dia pernah jadi menteri. So dia dapat Tun. Tun ni maknanya lagi tinggi daripada Tan Sri. Tan Sri dan atas lagi Tun. Okey, selama 45 tahun cikgu hidup, siapa PM paling bagus? Okey. PM paling bagus. PM paling bagus sebenarnya bagi cikgu, mau tak mau, bolehlah cikgu cakap bahawa sebenarnya mau tak mau PM yang paling bagus adalah Tun Dr. Mahathir lah. Walaupun banyak kontroversi,
Namun begitu, daripada segi kemajuan, ya, cikgu akui memang Tun Dr. Mahathir adalah orang yang paling bagus. Perdana Menteri yang paling bijak. Perdana Menteri yang sanggup menentang Israel, sanggup berbahas, condemn Israel dan condemn British sempoi. So itu memang tak dinafikanlah. Okey, baik, bagus. So dengan itu, maka kita telah berjaya menamatkan bab yang ke-8, iaitu kebijaksanaan Raja dan Pembesar Melayu menangani cabaran Barat. Yes. Okey. Baik. Baik, kenapa Tun Mahathir tak jadi PM? Well, ramai yang menganggap dia dah terlalu berusia lah. Jadi kita tak naklah rasa membebankan beliau dengan tugas-tugas negara yang berat ni, tanggungjawab negara yang berat. Betul. Biasanya yang tua-tua ni dah mula sakit-sakit. Ada orang Tun Mahathir macam resis dengan Melayu, but I don't know. Tapi orang Tun Mahathir macam resis dengan Melayu, but I don't know. Well, Imran, sebenarnya kamu kena ingat satu je. Dalam setandan pisang, pastinya ada satu yang buruk. Maknanya apa? Dalam ramai-ramai orang tu, mesti ada 2-3 orang yang perangai tak elok. Macam itulah. Mana-mana pergi pun sama. Betul? Tak percaya tengok dalam kelas kamu. Kalau dalam kelas kamu tu, dalam PDPR ke ataupun dalam kelas fizikal, kalau ada 30 orang, 40 orang, dah tentu ada seorang dua yang perangai dia nakal sikit. Betul tak? Tak semua yang baik kan? Macam itulah kehidupan. Terimalah itu sebagai hakikat kehidupan. Okey. Baik. Dalam keluarga pun ada. Ya, kadang-kadang dalam keluarga pun ada. Kan tak dinafikan yang itu.